Hai semua, saya adalah Cikgu Syazwani. Saya akan mengajar matematik pemulihan khas kemahiran 9 masa dan waktu. Sepanjang video ini, kita akan mengenal waktu siang dan waktu malam. Kita juga akan menyenaraikan aktiviti yang kita lakukan pada waktu siang dan waktu malam. Seterusnya, kita akan belajar cara melihat masa menggunakan jam digital dan juga cara melihat masa menggunakan jam analog. Pengajaran pertama pada hari ini ialah waktu siang. Waktu siang ada 3 bahagian. Yang pertama ialah waktu pagi. Yang kedua, tengah hari, dan yang ketiga ialah petang. Mari kita senaraikan aktiviti yang kita lakukan pada waktu siang. Berikut merupakan contoh yang saya berikan. Yang pertama, bangun pagi. Yang kedua, pergi ke sekolah. Yang ketiga, makan tengah hari. Dan yang keempat, bermain pada waktu petang. Jadi murid-murid, adakah aktiviti yang saya senaraikan ini sama dengan aktiviti murid-murid yang lakukan pada waktu siang? Bincangkan bersama guru pemulihan anda. Seterusnya adalah waktu malam. Waktu malam ada 2 bahagian. Yang pertama, malam. Yang kedua, tengah malam. Mari kita senaraikan aktiviti pada waktu malam. Berikut merupakan contoh aktiviti yang dilakukan pada waktu malam. Yang pertama, makan malam. Yang kedua, menonton televisyen. Yang ketiga, buat kerja sekolah. Dan yang terakhir, tidur. Jadi murid-murid, adakah aktiviti yang saya senaraikan ini sama dengan aktiviti murid lakukan pada waktu malam? Bincangkan bersama guru pemulihan anda. Sebelum itu, mari kita buat sikit latihan untuk uji minda kita. Sila scan QR code untuk menjawab latihan. Seterusnya, kita belajar cara mengetahui masa. Ada 2 cara. Yang pertama, kita menggunakan jam digital. Yang kedua, kita menggunakan jam analog. Mari kita belajar cara melihat masa menggunakan jam digital. Jam itu menunjukkan pukul 1. Kenapa kita membacanya pukul 1? Mari kita lihat. Bulatan hadapan merupakan bulatan jam. Bulatan jam menunjukkan nombor 1. Kemudian kita lihat pula bulatan di belakang. Bulatan belakang itu merupakan bulatan minit. Bulatan minit menunjukkan sifar-sifar. Jadi, cara membacanya ialah pukul 1. Kita lihat pula jam seterusnya. Jam seterusnya menunjukkan pukul 5. Seterusnya pukul 9.30. Kenapa kita membacanya sebagai pukul 9.30? Kita lihat bulatan jam menunjukkan pukul 9. Kita lihat pula bulatan belakang ataupun bulatan minit menunjukkan 30. Jadi, cara membacanya ialah pukul 9.30. Okey, kita lihat pula jam seterusnya yang menunjukkan pukul 11.15. Jadi murid-murid, adakah anda faham cara melihat masa menggunakan jam digital? Seterusnya, kita belajar cara melihat masa menggunakan jam analog. Jam analog ada 2 jarum. Jarum panjang atau dikenali sebagai jarum minit. Yang kedua, jarum pendek atau juga dikenali sebagai jarum jam. Mari kita melihat contoh. Mula-mula kita lihat jarum jam ataupun jarum pendek di nombor 3. Kemudian kita lihat jarum minit ataupun jarum panjang di nombor 12. Jadi cara membacanya ialah pukul 3. Kita lihat lagi contoh seterusnya. Kita lihat jarum jam pendek berada di nombor 5. Kemudian kita tengok jarum minit ataupun jarum panjang di nombor 12. Jadi cara membacanya ialah pukul 5. Okey, latihan. Jam menunjukkan pukul berapa? Ya murid-murid, pukul 7
pagi. Kenapa pagi? Kita lihat gambar di situ menunjukkan waktu siang. Jadi kita mengatakan jam itu menunjukkan pukul 7 pagi. Terusnya, jam menunjukkan pukul berapa? Ya, betul. Pukul 10 malam. Kenapa malam? Kita lihat gambar menunjukkan waktu malam. Latihan lagi. Jam menunjukkan pukul berapa? Ya, betul. Pukul 12 tengah hari. Kenapa tengah hari? Kita lihat gambar menunjukkan waktu siang. Untuk pengetahuan murid-murid, pukul 12 pada waktu siang kita mengatakan waktu tengah hari. Latihan yang terakhir, jam menunjukkan pukul berapa? Ya, betul. Pukul 12 tengah malam. Kenapa tengah malam? Kita lihat gambar menunjukkan waktu malam. Untuk pengetahuan murid-murid, pukul 12 waktu malam kita katakan waktu tengah malam. Terusnya, cara melihat masa. Bagaimana hendak menulis masa sekiranya jarum minit ataupun jarum panjang di nombor 1? Adakah pukul 5:01 minit? Mari kita lihat jam analog ini. Jarak di antara nombor 12 sehingga nombor 1 itu ada 5 jarak. Setiap satu jarak itu mewakili 1 minit. Jadi, mari kita kira sama-sama. 1 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit. Jadi, nombor 1 itu mewakili 5 minit. Terusnya, nombor 1 mewakili 5 minit. Nombor 2, 10 minit. Nombor 3, 15 minit. Nombor 4, 20 minit. Nombor 5, 20 minit dan seterusnya. Setiap nombor di jam analog itu mewakili gandaan 5. Adakah murid-murid faham? Kita lihat lagi contoh. Yang pertama, kita tengok jarum pendek ataupun jarum jam yang berada di nombor 5. Kita tulis jam di sebelah kiri, 5. Kemudian, kita letak titik bertindih. Setelah kita letak titik bertindih, kita lihat jarum panjang ataupun jarum minit. Jarum minit yang berada di nombor 1 itu mewakili 5 minit. Kita tulis minit di sebelah kanan, 05. Kita baca pukul 5 minit. Kita lihat lagi contoh. Jarum pendek berada di nombor 12. Jadi kita tulis jam di sebelah kiri 12. Kemudian kita letak titik bertindih. Seterusnya kita tengok jarum panjang di nombor 6. 6 mewakili 30 minit. Kita tulis minit di sebelah kanan, 30. Cara bacanya ialah pukul 12.30 minit. Mari kita buat latihan. Jam menunjukkan pukul berapa? Ya, betul. Pukul 10.10 minit. Kenapa? Kita lihat jarum pendek berada di nombor 10. Kemudian kita lihat jarum panjang berada di nombor 2. 2 mewakili berapa minit? Ya, betul. Mewakili 10 minit. Latihan seterusnya, kita lihat jadual kelas. Okey, di situ ada masa 7.15 sehingga 11.45 minit. Kemudian hari Isnin sehingga hari Jumaat. Murid-murid boleh lihat ada mata pelajaran matematik, bahasa Melayu, sains, pendidikan moral dan seterusnya. Berpandukan jadual, senaraikan masa mata pelajaran bahasa Melayu. Jadi murid-murid cari mata pelajaran bahasa Melayu di jadual kelas itu. Kemudian murid senaraikan. Anda ada masa 5 saat untuk menjawab soalan. Adakah sama dengan jawapan anda? Kalau sama, tanya. Kalau tidak sama, mari kita cuba lagi.
Berpandukan jadual, senaraikan mata pelajaran pada masa 10.45 sehingga 11.45. Soalan yang lain berpandukan jadual yang sama. Murid-murid jangan keliru, ini dia meminta mata pelajaran. Jadi murid-murid cari masa 10.45 sehingga 11.45, kemudian senaraikan mata pelajaran pada masa tersebut. Anda ada masa 5 saat untuk menjawab soalan. Adakah sama dengan jawapan murid-murid? Kalau sama, tanya. Kalau tidak sama, tidak apa. Mari kita cuba lagi. Soalan yang terakhir, berpandukan jadual mata pelajaran yang diajar selepas pendidikan jasmani pada hari Khamis ialah. Murid-murid sila cari hari Khamis, kemudian cari mata pelajaran pendidikan jasmani. Dah ada masa 5 saat untuk menjawab soalan. Jawapannya ialah bahasa Melayu. Jadi murid-murid, itu sahaja latihan kita pada hari ini. Pengajaran pun sudah tamat. Untuk makluman, anda boleh scan QR code untuk latihan pengukuhan. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.